والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Ikuti perkongsian ilmu terbaru dalam slot Ekspresi. Pelajari dan dalami ilmu berkaitan nikah kahwin serta ilmu rumah tangga dan kekeluargaan menerusi rancangan Tafakuh Fiddin Adab Nikah Kahwin setiap Selasa 9 malam. Perkongsian oleh Encik Muhammad Asham Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Semestinya bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kembali bersiaran teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Selasa 9 malam seperti biasa. Perbincangan kita untuk kita bertumpuan dalam perbincangan tentang adab nikah kahwin menerusi Tafakuh Fiddin. Kita bersiaran pada waktu ini bersama dengan Encik Mat Asham Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Asham hari ini. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nak belajar banyak lagi pada malam ini. Perbincangan kita dah sentuh tentang adab pergaulan suami isteri, kewajipan seorang suami. Kita terhenti setakat perlu ada gurau senda antara suami dan juga isteri bagi memeriahkan rumah tangga rasa seronok. Jadi kita nak sambung lagi perbincangan kita, Cik Asham, malam ini. Silakan. Ya, terima kasih saudara Faiz, para pendengar rancangan Tafakuh Fiddin. Bertemu lagi kita pada kali ini. Mungkin ini adalah merupakan pertemuan kita yang terakhir. Saya. Kita ada beberapa perkara lagi kita nak habiskan dalam perbahasan kita. Jadi pada minggu lepas kita sebut tentang bersabar terhadap kerana isteri. Dan suami juga misandai, bermesra dan bergurau senda. Jadi adab yang keempat masih lagi berkaitan dengan bergurau senda tadi. Walaupun digalakkan bergurau senda, tetapi juga diperingatkan. Okey. Tidak berlebih-lebihan di dalam bergurau senda dan memanjakan isteri sehingga terlampau mengikut hawa nafsu isteri. Lantas perbuatan itu boleh menyebabkan kerosakan akhlaknya pula. Dan sekaligus menjatuhkan kehebatan suami pada mata isteri. Jadi bila terlebih bergurau sampai tak tahu nak serius. Sedangkan yang disuruh adalah adil. Hanya persoalan kalau kita ingat, kita sebut pada awal-awal lagi dalam perkara-perkara ini hendaklah adil. Maknanya tidak terlebih-lebih dan tidaklah langsung tak ada ataupun berkurang sangat. Mesti adil, mesti sedang-sedang elok. Mesti ada gurau senda, akan tetapi janganlah sampai gurau senda itu berlebih-lebihan sehingga isteri tak hormat pada suami pula. Sehingga suami tak boleh nak mendidik isteri pula, tak boleh nak menegur isteri pula. Jadi kalau macam tu, dia sudah hilang tujuan asal daripada Tuhan supaya bergurau senda itu. Maka suami hendaklah adil dalam soal ini, dalam soal bergurau senda ini, iaitu tidak memberi muka kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan agama dan akhlak. Itu prinsipnya. Kalau sekiranya pun memberi muka kepada anak dan isteri, syaratnya tidak boleh dalam perkara yang bertentangan dengan agama dan akhlak. Maka apabila sahaja anak ataupun isteri yang di bawah tanggungjawab suami itu melakukan perkara-perkara ataupun meminta
sesuatu yang dia tahu akan menjuruskan kepada kerosakan agama dan akhlak, maka pada masa itu sang suami hendaklah bertindak tegas. Hendak jadi rimau dah masa tu. Masa tu dia kena jadi rimau dah. Tak boleh jadi kucing. Masa tu daripada kucing menjadi rimau. Kerana apa? Kerana pada masa itu maruah agama sedang dipermainkan. Sedangkan menjadi tanggungjawab seorang suami, seorang bapa, qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu perintah Allah Ta'ala. Peliharalah dirimu dan kaum keluargamu daripada api neraka. Itu kewajipan seorang suami, kewajipan seorang bapa untuk menjaga anak dan isterinya supaya tidak melanggar batas-batas agama. Baik, mesti kena buat baik kepada mereka, akan tetapi jangan sampai kebaikan itu menyebabkan anak dan isteri berani mempermainkan hukum agama. Itu tidak dibolehkan. Kata Al-Hasan, wallahi, demi Allah, ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu fima tahwa. Tidaklah tidaklah seseorang itu mentaati kehendak hawa nafsu isterinya, melainkan Allah akan menyembamkan mukanya di dalam api neraka. Illa kabbahu Allahu finnar. Jadi ini janji Allah, barang siapa yang mengikut kehendak isterinya dalam perkara-perkara yang haram. Itu maksudnya, dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan, dalam perkara yang bercanggah dengan syariat, dalam perkara yang bercanggah dengan akhlak, dia ikut juga. Maka pada masa itu Allah akan sembamkan mukanya dalam api neraka. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berpesan, khalifun nisaa fa inna fi khilafihinna barakah. Engkau hendaklah khilaf, maknanya hendaklah bercanggah dengan isterimu, kerana di dalam percanggahan itu ada barakah. Apa maksud bercanggah sini? Bercanggah dengan mereka dalam perkara yang salah. Bukan maksud asalkan isteri cakap aja kita nak bercanggah secara melulu. Itu jangan kita lupa konteks perbahasan kita. Maknanya dalam perkara yang kita mesti sanggah, maka kita kena sanggah. Tidak boleh biarkan perkara yang bertentangan dengan agama itu di dalam keluarga kita menjadi tabiat. Dalam kata lain, Sayyidina Umar juga berkata, diriwayatkan berkata, syawiruhunna wa khalifuhunna. Berbincanglah, bermesyuaratlah dengan mereka, dengan perempuan. Wa khalifuhunna. Akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu hendaklah engkau bercanggah dengan mereka. Itu. Jadi dalam perkara, maksudnya bercanggah dalam perkara yang salah. Bukan bercanggah dalam perkara yang betul. Kalau perkara yang betul, kenapa nak dicanggah? Kita lihat contoh Sayyidina Umar, apabila Sayyidina Umar menetapkan mas kahwin, mahar. Menetapkan mahar. Lalu seorang perempuan membantah penetapan yang dibuat oleh Umar itu. Maka setelah dibahaskan, maka Sayyidina Umar mengakui bahawasanya perempuan ini benar. Dan Umar salah. Kita lihat itu sikap yang ditunjukkan oleh Umar sebagai Amirul Mukminin. Jadi hendaklah kita menyanggah kehendak isteri ataupun anak-anak kita, ahli keluarga kita dalam perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat dan agama. Itu perkara yang keempat, ataupun adab yang keempat yang mesti diraikan di dalam pergaulan dengan isteri. Yang kelima, dalam soal cemburu, juga hendaklah adil, maknanya tidak berlebih-lebihan. Mesti ada cemburu, mesti ada sifat cemburu. Akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan dalam cemburu terhadap isteri sehingga membawa kepada buruk sangka. Jadi cemburu yang cukup kadarnya itu adalah baik untuk menjaga rumah tangga. Cemburu itu tanda sayang, kata orang. Akan tetapi masalahnya apabila cemburu itu berlebih-lebihan sehingga membawa kepada mengorek-ngorek rahsia dan mencari-cari, sehingga akhir sekali
daripada cemburu itu boleh membawa kepada konflik, pergaduhan dan mungkin juga perceraian. Jadi dalam masalah cemburu pun hendaklah adil. Adalah adil. Ya. Kemudian yang keenam adalah adil ataupun munasabah dalam soal memberikan nafkah. Ini pun kena adil juga. Maknanya apa? Maknanya tidak terlalu berkira kedekut. Macam haji bakhil. Sampai nak keluar duit pun kedekut untuk anak dan isteri. Akan tetapi tidak juga boleh berlebih-lebihan sehingga menyebabkan rosak akhlak dan budi pekerti. Seperti juga dalam soal bergurau senda yang kita sebut tadi. Kena ada gurau senda tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Sebab itulah dalam Islam keadilan itu sebagai suatu prinsip yang paling utama. Yang sangat penting, yang mesti diraikan dalam segenap perkara. Dalam semua perkara mesti ada keadilan. Kemudian yang paling utama di dalam memberikan nafkah itu hendaklah dipastikan nafkah itu adalah nafkah yang halal. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kemudian yang ketujuh, selain daripada memberikan nafkah, selain daripada bergurau senda, dari cara perlakuan terhadap isteri, hendaklah juga suami jangan lupa tanggungjawabnya di dalam mengajarkan akidah dan hukum hakam agama. Yang ni banyak ramai orang yang cuai. Bahawasanya suami lah ni. Bahawasanya tanggungjawab mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan hukum hakam agama kepada isteri, itu tanggungjawab suami. Jangan dia kata, saya tak reti, saya pun jahil. Tidak ada alasan untuk sesiapa pun jadi jahil. Kalau tahu diri itu jahil, maka pada masa itu wajib engkau pergi belajar. Apatah lagi sekarang dah ada isteri. Sebab itu dalam soal rumah tangga ini bukan setakat kita belajar hukum hakam nak menikah. Jadi kalau kita belajar perkara itu untuk melaksanakan pernikahan. Tapi bagaimana dengan melaksanakan tanggungjawab nikah itu? Bila dah menikah, ini perkara-perkara ini mesti ditunaikan. Bagaimana nak mengajar isteri? Itu semasa ada isteri saja. Bagaimana pula bila dah ada anak? Apa yang kita mampu ajar kepada anak-anak? Bagaimana pula bila anak itu sudah semakin membesar? Apa yang kita mampu ajarkan kepada anak yang sudah umur belasan tahun? Bagaimana pula bila anak itu sudah mau masuk alam perkahwinan? Bagaimana bila dia sudah dapat cucu? Maka ilmu yang kita ada tidak boleh statik pada tahap itu saja. Ilmu itu mesti berkembang sebagaimana bertambahnya tugas dan tanggungjawab kita dalam kehidupan. Maka begitulah hal keadaannya apabila seorang suami itu ialah sudah mempunyai isteri, maka menjadi tanggungjawabnya. Macam mana dia nak memelihara qu anfusakum wa ahlikum nara. Bagaimana dia nak menjaga isteri dan anak-anaknya daripada api neraka kalau sekiranya mereka itu jahil hukum hakam. Mereka tidak tahu apa batasan agama. Mereka tidak tahu apa suruhan agama. Ini adalah merupakan tanggungjawab suami. Khususnya hukum hakam yang berkenaan dengan haid dan nifas. Jadi suami wajib pastikan kerana ini soal sembahyang. Bila masa wajib qada sembahyang dalam keadaan bagaimana. Jadi ini kita tak nak, bukan tujuan kita nak bahaskan perkara itulah. Akan tetapi suami-suami ini peringatan khas kepada para suami kalau sekiranya isteri-isteri mereka jahil tentang perkara ini dan tidak betul amalan mereka dengan sebab jahil, sedangkan suaminya cuai, maka suaminya itu akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya suami tidak mampu untuk mengajar, maka wajib dia keluar bertanya. Bertanya orang yang pandai, jumpa mufti ke, pergi belajar, tanya, jumpa ustaz. Ataupun sekiranya tidak dapat selesaikan begitu, maka wajib dia benarkan isterinya keluar untuk bertanya kepada ahlinya. Kalau sekiranya dia menghalang, maka pada masa itu suami yang berdosa kerana menghalang isteri. Ini adalah merupakan
perintah yang lebih besar daripada perintah suami. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, adil dalam soal membahagikan giliran kepada isteri kalau sekiranya dia mempunyai ramai isteri. Kalau seorang satu rumah 2 malam, maka yang ni juga 2 malam. Kalau sekiranya terlepas, maka wajib dia qada. Jadi misal kata sepatutnya pergi 2 malam, dia pergi 1 malam, ada hal pergi tempat lain, kena qada. Wajib, itu hak isteri, melainkan isterinya itu menghalalkan. Jadi dalam perkara ini banyak kita boleh jumpa hadis-hadis yang menyebut bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan contoh itu. Juga wajib adil di dalam pemberian. Jangan yang ni kita beri rantai emas, yang ni kita bagi rantai besi. Tak boleh. Kalau emas celup ke sama banyak, sama nilai. Sama nilai. Jadi tak boleh membeza-bezakan isteri dalam soal itu. Yang ke-9, hendaklah juga adil di dalam menyelesaikan konflik dan dalam mendisiplinkan isteri. Jadi kita tak boleh nak nafikan dalam nikah kahwin ini kata Piramli sedangkan lidah lagi tergigit. Sungguh, apa pula suami isteri. Jadi konflik ini mungkin boleh timbul, boleh berlaku. Maka Islam telah menunjukkan jalan bagaimana perselisihan itu diselesaikan. Bagaimana bila masa kita perlu memanggil satu hakim daripada keluarganya. Ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil keluarga, wakil daripada keluarga lelaki, wakil daripada keluarga perempuan. Seperti mana kita tunjukkan dalam contoh perbalahan antara Nabi SAW dengan Aisyah. Dipanggil Abu Bakar untuk menjadi hakim, jadi orang tengah, untuk mendengarkan perselisihan itu supaya dapat diselesaikan. Kalau sekiranya perlu mendisiplinkan isteri pun, maka ada aturan-aturannya seperti yang disebut di dalam syariat Islam. Bukan suka-suka hati saja, nak terus nak angkat tangan, angkat kaki. Jadi perbuatan-perbuatan sedemikian hanya mendatangkan fitnah kepada agama. Mendatangkan fitnah kepada agama. Jadi lepas ni Islam pula yang dituduh mengajarkan perkara-perkara yang sebegini. Islam pula yang dituduh tidak mempertahankan hak wanita. Islam tu juga yang dituduh mengajarkan supaya suami memukul isteri. Sedangkan mereka tidak memahami konteks perbahasan itu. Bagaimana cara mendisiplinkan isteri itu. Apa aturan-aturannya. Apa yang kena dibuat dulu. Nasihatnya dahulu. Lepas tu boikotnya dahulu. Itu aturan-aturannya. Lepas tu barulah boleh. Kalau nak menggunakan sedikit kekerasan, itu pun ada batas-batasannya. Tak boleh nak pukul muka. Tak boleh nak sampai lebam dan mematahkan. Itu semua adalah bukan perkara yang dibenarkan oleh agama. Apatah lagi disuruh. Dilarang dalam agama buat perkara yang sedemikian. Kemudian yang ke-10, adab dalam soal jima. Ini pun dibahaskan dalam agama, menunjukkan bahawa agama Islam itu adalah agama yang sangat komplit. Dalam setiap perkara yang kita lakukan, daripada makan minum sehinggalah bagaimana nak melayani hawa nafsu bersama dengan isteri, itu pun dibahaskan di dalam kitab-kitab para alim ulama. Disebutkan dalam hadis bagaimana perlakuan itu dilakukan. Jadi perkara ini boleh kita cari di mana ada buku-buku yang membahaskan tentang perkara ini. Saya tak nak sebutlah di sini. Baik, yang ke-11, adab di dalam menangani kelahiran anak. Kalau sekiranya isteri itu ditakdirkan subur dan alhamdulillah melahirkan anak, melahirkan zuriat daripada perkahwinan itu, maka Islam menggariskan ada beberapa adab yang mesti diperhatikan, mesti diraikan di dalam menangani kelahiran anak. Yang pertama, tidak terlampau suka
kalau dapat anak lelaki dan tidak pula bersedih kalau mendapat anak perempuan. Nah, ini kebiasaannya di dalam masyarakat Arab dahulu. Dalam masyarakat Arab dahulu, mereka amat gembira kalau sekiranya dapat anak lelaki. Tapi kalau sekiranya dapat anak perempuan, mukanya murung. Maka bila datang Islam, tidak boleh sebegitu, kerana lelaki atau perempuan itu adalah merupakan pemberian daripada Allah. Sama saja di sisi Islam tidak boleh, apatah lagi untuk dibuat seperti mana yang dibuat dalam masyarakat jahiliah. Kalau anak perempuan sampai ditanam hidup-hidup, ditanam hidup-hidup anak perempuan itu kerana dianggap membawa aib kepada keluarganya, memberikan beban kepada keluarganya berbanding dengan anak lelaki. Jadi perkara yang sedemikian tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi tidak boleh terlalu suka dengan sebab dapat anak lelaki, dan tidak boleh pula terlalu bersedih kerana mendapat anak perempuan. Kedua-duanya adalah merupakan rezeki pemberian daripada Allah. Hendaklah kita bergembira dan bersyukur dengan apa-apa sahaja yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apabila anak dilahirkan, maka hendaklah diazankan dan diqamatkan. Yang ni pun jangan lupa, sepatutnya bapa dapat buatlah perkara ni. Dapat buat perkara ni. Ada orang serahkan kepada doktor, serahkan kepada orang lain untuk buat, kerana tak biasa azan. Sampai nak buat macam perkara yang ringkas begitu pun dia tak boleh nak buat. Maka kita kena ingat, ini adalah merupakan di antara adab-adab yang diajarkan oleh agama. Kemudian yang ketiga, hendaklah diberikan nama yang baik. Nama yang baik maknanya nama orang yang saleh, nama yang mempunyai erti-erti yang baik, nama para nabi, orang-orang yang para sahabat, orang-orang yang salihin, nama yang sedemikian. Ini bukan hanya nama yang sedap didengar. Ada orang yang memilih nama itu berdasarkan kepada telinga dia sedap dengar. Dan nama itu dia biasa tengok orang-orang tertentu yang popular. Mungkin nama artis, nama kat drama mungkin maka dia letakkan nama-nama yang seumpama itu. Jadi bukan begitu. Jadi bukan begitu. Ajaran agama kita dari segi adab dalam menangani kelahiran anak ini, hendaklah diberikan nama yang baik. Bukan setakat nama yang bunyi sedap, apatah lagi nama yang bunyi sedap akan tetapi maknanya buruk. Ini semuanya berpunca daripada kejahilan. Jahil tapi tak nak mengaji. Kalau dia ni jahil tetapi dalam keadaan sentiasa mencari tok guru, bertanya dengan ustaz-ustaz, ada apa-apa masalah tanya. Mungkin dia tak akan buat benda-benda yang tak munasabah ni. Akan tetapi kalau kebiasaan hidupnya adalah kebiasaan hidup yang jahil, kebiasaannya bergaul dengan orang-orang yang jahil, maka yang akan terhasil daripadanya adalah perbuatan-perbuatan yang jahil. Akhir sekali adalah hendaklah dilakukan akikah. Akikah iaitu 2 ekor biri-biri untuk anak lelaki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Ini pun adalah merupakan perkara yang disunatkan di dalam agama. Dan apabila dicukur rambut anak itu, maka hendaklah ditimbang rambut itu dan disedekahkan. Kadar berat rambut itu dinilaikan dengan nilai emas dan disedekahkan kepada fakir miskin. Itu adalah di antara perkara-perkara yang disebut dalam agama yang wajib, yang menjadi tugas dan tanggungjawab seorang suami di dalam melayani ataupun melayari kehidupan rumah tangga.
Saya. Terima kasih Encik Asham. Itu lengkap ke semua peranan dan tanggungjawab yang digariskan dalam Islam untuk sama-samalah sebagai seorang suami berperanan dalam rumah tangga agar rumah tangga yang kita bina tu menuju dalam kita nak meraih rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita nak berehat sekejap dan kembali selepas ini kembali pula kita nak dengarkan apa pula tanggungjawab dan peranan seorang isteri selepas ini. Jadi jangan ke mana, teruskan setia bersama kami dalam Tafakuh Fiddin Adab Nikah Kahwin IKIM Inspirasi Inforia Islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my. Buku Islam dan Hubungan Antara Penganut Agama adalah buku baru terbitan IKIM. Buku ini telah membincangkan pelbagai perspektif tentang hubungan antara penganut agama melalui dua kerangka utama, fiqh dan kemasyarakatan. Antara bab buku ini juga, IKIM telah menunjukkan peranan dalam menyemai kefahaman Islam dan semangat muhibah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Untuk mengetahui pengisian menarik yang dibincangkan dalam buku ini, dapatkan segera di laman web www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 6204 6388 untuk maklumat lanjut. Sah? Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Saya masih belum buat akikah untuk anak lagi. Ya, akikah adalah sunat muakkad. Tak semua orang rasa akikah tu mudah. Kadang-kadang tak sempat. Sampai terlupa. Apa abang ni cakap sorang-sorang? Ni saya jumpa akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah. Dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun okey sangat. RM499 je. Daftar cepat. Akikah apa tadi? akikahcenter.com. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Tian dan Hazwan. Untuk Warna Pagi pada waktu ini. Saat ini jom kita belajar bahasa Terdapat Arab. juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Ingin aku menjawab Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Kembali kita bersiaran dalam Tafakuh Fiddin Adab Nikah Kahwin. Berbicara kita dalam fasa terakhir kita ni, adab pergaulan suami isteri, dan tadi kita dah dengarkan berkaitan dengan kewajipan seorang suami, dan kita nak kembali bersama dengan Cik Marasam Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Berbicara pula selanjutnya, mungkin tadi dah dengar dah, ni isteri cakap abang kena buat ni, kena buat tu, kena buat ni. Yang ni kita nak kembali pula, Cik Abang ingatkan kat adik pula apa benda yang si isteri harus lakukan dalam kewajipan seorang isteri. Silakan Cik Sam. Ya, sebelum kita pergi kepada perbahasan kewajipan isteri terhadap suami, kita sebenarnya ada satu lagi perkara dalam susunan adab-adab tadi. Yang terakhir itu saya sempat sebut tadi. Saya. Iaitu adab dalam soal perceraian. Okey. Kita sebut dahulu soal perceraian. Kerana ia termasuk dalam persoalan adab-adab yang mesti diraikan. Maka maksudnya suami mesti beradab dan adil dalam soal ini. Hatta dalam soal bercerai sekalipun, hendaklah dilakukan dengan adil. Lakukan dengan adil. Yang pertama, hendaklah difahami bahawa perceraian itu adalah sesuatu yang menyakitkan isteri. Sesuatu yang menyakitkan. Bukan setakat pada isteri sebenarnya. Perceraian ni menyakitkan kepada kedua-dua pihak. Tapi khususnya kepada isteri lah. Lebih khusus kepada isteri.
Dengan sebab ia adalah sesuatu yang menyakitkan, maka dia termasuk dalam perkara yang dibenci oleh agama. Saya. Walaupun dibolehkan, kerana kita tidak tahu keadaan orang yang berbeza yang memaksa perceraian itu terpaksa berlaku sebagai jalan keluar yang terbaik. Akan tetapi dari segi prinsipnya, Islam amat membenci perceraian. Dan oleh itu, suami tidak boleh. Suami diingatkan supaya walaupun hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan suami, akan tetapi suami tidak boleh menceraikan isteri dengan sewenang-wenangnya. Tetapi kerana bila berlaku perceraian kerana sesuatu kesalahan yang besar, kerana sesuatu jenayah yang dilakukan oleh isteri yang dapat dimaafkan, barulah perkara itu boleh membawa kepada perceraian. Bukan mudah-mudah, suka-suka hati, senang-senang hati, perkara yang kecil-kecil pun terus nak bercerai. Itu tidak dibenarkan oleh agama. Walaupun sah kalau bercerai juga, akan tetapi kalau membawa kepada penganiayaan, maka ia adalah merupakan suatu perbuatan yang haram, berdosa. Ataupun perceraian itu disebabkan oleh suatu keadaan yang tertentu, yang memaksa suami. Bukan kerana dia benci, bukan kerana isterinya buat suatu kesalahan ke apa. Isteri tak buat kesalahan, tetapi keadaan yang tertentu yang memaksa suaminya menceraikan isterinya. Contohnya keadaan suami yang tidak mampu lagi menanggung nafkah, contoh. Saya. Tidak mampu menanggung nafkah. Jadi dengan cara yang baik mungkin adalah lebih baik untuk dia menceraikan isterinya itu. Mungkin isterinya itu boleh bina hidup baru kerana dia tak mampu lagi untuk atas sebab yang tertentu, tidak mampu lagi untuk menanggung perkahwinan itu. Maka mungkin perceraian itu adalah merupakan jalan yang terbaik daripada dia menyeksa isterinya dengan perkahwinan itu. Walau bagaimanapun, jika perceraian, walaupun perceraian itu pada dasarnya tidak digalakkan oleh agama, tetapi jika perceraian itu tidak dapat dielakkan, maka tetap ada adab-adab yang mesti diraikan. Ada adab-adab yang mesti diraikan. Yang pertama, hendaklah perceraian itu dilakukan semasa suci. Jangan ceraikan isteri dalam keadaan isteri dalam keadaan haid, ataupun dalam keadaan nifas. Jadi perkara macam tu hendaklah diketahui. Ini termasuk dalam perkara hukum hakam agama. Jadi kalau suaminya jahil, maka mungkin perkara-perkara sebegini dia tak tahu dan dia tak faham. Jadi sebab itu pentingnya, persoalan daripada awal lagi kita sebut, pentingnya untuk dalam memilih calon suami ataupun isteri itu, memilih berdasarkan kepada agamanya. Itu penting. Yang kedua, memadai dengan satu talak. Walaupun ada 3 talak, jadi dengan sebab marah terus bagi 3 sekaligus. Kerana ada kemungkinan seseorang itu melakukan perceraian itu dalam keadaan terburu-buru, dalam keadaan mengikut nafsu. Maka dengan sebab itu Islam menetapkan ada 3. Maknanya 2 kali boleh rujuk. Jadi jangan terus jatuh sekaligus 3. Jadi jatuh 1 dulu, mana tahu selepas bulan bercerai, selepas 2 bulan bercerai, datang dalam hati rasa menyesal, datang rasa lihat keadaan anak-anak setelah bercerai tak sampai hati, maka boleh dirujuk kembali. Tapi kalau sudah dijatuhkan sekaligus 3, tak ada dah lah. Maka pada masa itu tidak ada lagi ruang untuk dia kembali. Janganlah pada masa itu terhegeh-hegeh pula nak cari orang buat Cina buta lah, dan sebagainya. Perkara-perkara begitu tak sepatutnya berlaku kalau sekiranya seseorang itu memahami adab-adab yang digariskan oleh syariat Islam. Kemudian yang ketiga, hendaklah dilakukan dengan sopan. Sebagaimana isteri itu diambil dengan baik, dengan meminta izin kepada bapanya, seperti yang kita bahaskan dalam
awal-awal perbincangan kita tentang nikah kahwin, maka begitulah juga dalam soal nak bercerai, fasarrihuhunna sarahan jamila. Ceraikanlah dengan cara yang baik, maknanya diberikan pampasan yang sepatutnya. Jadi perkara yang sedemikian hendaklah dilakukan. Kerana dalam Islam kita mengajarkan suatu kehidupan yang berasaskan kepada akhlak. Termasuklah juga dalam perkara-perkara yang berbentuk begini. Dalam soal krisis sekalipun, bercerai sekalipun, mesti dilakukan dengan menjaga batas-batas akhlaknya. Jangan diikutkan perasaan pada masa itu. Mungkin perasaan marah, perasaan benci itu keterlaluan sehingga menyebabkan seseorang itu lupa kepada batas-batas yang ditetapkan oleh agama. Akhir sekali dalam soal adab bercerai ini, peringatan daripada Imam Ghazali rahimahullah, tidak boleh mendedahkan aib isteri. Tidak boleh mendedahkan aib isteri yang membawa kepada perceraian ataupun perkara-perkara yang berkait dengan keaiban isteri sepanjang perkahwinan. Tak boleh disebabkan dah bercerai maka dia didedahkan sana, dedahkan sini, ceritakan kepada orang tu, ceritakan kepada orang ini. Itu haram hukumnya. Jadi kita lihat pada hari ini ruang untuk melakukan perbuatan ini terbuka, luas. Kerana kita ada media sosial. Betul. Dan dalam media sosial itu perkara yang sebelum ini tersimpan rahsia boleh didedahkan. Perbualan ataupun mesej yang selama ini tersimpan diselongkar dan ditunjukkan kepada orang yang tak ada kena-mengena. Jadi ini adalah merupakan perkara yang dilarang oleh agama. Amat-amat dilarang oleh agama, iaitu mendedahkan aib isteri kepada orang lain. Ya. Jadi akhir sekali sebagai penutup lah, kita nak sebut apa persoalan yang ditanyakan oleh Faiz tadi. Apa pula kewajipan terhadap suami? Pada dasarnya wajib ke atas isteri mentaati suaminya dalam semua perkara yang bukan maksiat. Itu kewajipan isteri. Wajib dia taat kepada suami asalkan perkara yang suami dia minta dia buat itu adalah perkara yang bukan maksiat. Maka sekali lagi pentingnya agama. Macam mana kita nak tahu itu maksiat ke, itu ketaatan ke tidak, kalau sekiranya kita tak tahu pun peti hukum hakam agama. Maka macam mana kita nak tahu kalau itu maksiat ke tak maksiat? Jadi Lala kata ingatkan boleh. Dia main agama dia tu hanya berdasarkan ingatkan. Ingat je. Ingatkan boleh. Ingat-ingat saja. Sedangkan dia tidak pernah berusaha untuk menambah ilmu dan kefahamannya. Jadi sebagai peringatan kepada semua, kalau sesiapa yang merasakan dirinya itu tidak cukup ilmu, saya rasa bukan orang yang tertentu sahaja. Kalau kita tahu perintah agama adalah menuntut itu adalah suatu kewajipan daripada buayan sehingga ke liang lahat. Betul? Maknanya suatu kewajipan yang tidak putus. Maknanya kena sentiasa tambah. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri pun di antara doa-doa baginda adalah Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Itu seorang Rasul. Seorang Rasul yang menerima wahyu. Sentiasa meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditambahkan ilmu kepadanya. Jadi begitulah, apatah lagi kita manusia biasa yang menjadi umat baginda, hendaklah kita mengikuti tauladan yang ditunjukkan oleh baginda, sama ada suami ataupun isteri. Hendaklah sentiasa berusaha menambahkan ilmu dan juga kefahaman, khususnya perkara-perkara yang secara langsung berkaitan dengan soal tanggungjawab, melaksanakan tanggungjawab dalam hidup rumah tangga. Yang kedua, dari segi kewajipan isteri itu adalah tidak boleh membelanjakan harta suami
sewenang-wenangnya melainkan dengan izinnya. Jadi tak bolehlah dia nak suka-suka hati ambil duit suami, bersedekah ke, ataupun ambil makanan ke, nak bagi kepada jiran ke, tanpa izin suami. Kalau sekiranya ada keizinan, ataupun dia faham suami dia memang mahu perkara itu dilakukan, maka itu boleh. Kalau sekiranya tidak, maka yang dapat pahala adalah suaminya. Dia bagi sesuatu tanpa izin, tetapi buat dosa. Kerana dia melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh suaminya. Dalam soal harta suami. Yang ketiga, tidak boleh berpuasa sunat melainkan dengan izin suami. Ini pun perlu mendapat izin suami. Tak boleh puasa sunat. Puasa wajib tak payah minta izin lah. Jangan dia tak puasa bulan Ramadan pula. Suami tak izin. Suami tak benar. Suami tak izinkan. Yang itu tidak boleh kerana ia termasuk dalam perkara mentaati suami dalam perkara maksiat. Itu tidak dibenarkan oleh agama. Yang terakhir, juga tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Tidak boleh. Jadi ini disebutkan satu kisah pada zaman Rasulullah SAW. Ada perempuan yang ayahnya sakit. Dia minta izin kepada suami nak pergi melawat ayah dia. Suami tak benarkan. Kemudian ayahnya mati. Sekali lagi minta izin pada suaminya untuk keluarkan, untuk keluar pergi melawat. Suami tak izinkan. Rasulullah kata, kau patuhi suamimu. Kerana dia pergi mengadu kepada Rasulullah, ikut suamimu. Maka mati pun tak boleh pergi. Sampai begitu sekali. Tetapi Rasulullah SAW menyampaikan kepada isterinya bahawa baginda bermimpi bahawa ayahnya itu masuk syurga dengan sebab anaknya yang taat kepada suami, perintah suami. Dengan sebab itu bapanya itu masuk syurga dengan sebab dia taat kepada suaminya. Suami tak izinkan pergi, maka dia pun tak pergi. Kemudian kita lihat di sana ada juga hak anak perempuan berkaitan dengan persoalan ini. Kita sebutkan di sini hak anak perempuan ke atas ibu bapanya. Adalah menjadi hak anak perempuan ke atas ibu bapanya supaya diajarkan adab pergaulan dengan suami. Ini adalah juga merupakan kewajipan ibu bapa untuk mengajarkan kepada anak-anak perempuan mereka tentang perkara-perkara ini. Sebab itu pentingnya ilmu itu. Apabila anak dah besar, maka ibu ataupun bapa mesti mengajarkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga itu. Kerana perkara-perkara ini akan dilalui oleh anak-anak mereka pula. Maka amalan penting untuk anak-anak mereka itu mengetahui apakah batas-batas agama, apakah perintah-perintah agama dalam soal hubungan suami isteri. Jadi kita sebutkan di sini suatu kisah yang diriwayatkan daripada Asma binti Kharijah Al-Fazari. Qalat, dia berkata kepada anak perempuannya. Macam mana kita lihat pesanan Asma bin Kharijah kepada anak perempuannya tatkala anaknya itu hendak melangsungkan perkahwinan. Apa pesanannya? Saya dapati pesanan ini amat menarik sekali, ya. Cantik sekali pesanan ini dan ringkas. Sebagai penutup perbahasan kita lah. Bagaimana seorang ibu sepatutnya memperingatkan anak perempuannya tentang tanggungjawabnya di dalam hidup berkeluarga. Innaki kharajti min al-'ish alladhi fihi darajti. Sesungguhnya engkau akan keluar daripada rumah di mana engkau dibesarkan. Macam tu lah. Macam engkau keluar daripada sarang lah. Tempat yang kau dah biasa hidup. Kau dah kenal mak dan ayah. Kau kenal adik-beradik semua. Ini orang-orang yang kau kenal sepanjang hidupmu. Fasirti ila firashin lam ta'rifihi. Engkau akan
berada di atas katil, bersama dengan seorang yang kau tak kenal. Maksudnya kau akan tidur bersama dengan seorang yang kau tak kenal. Wa qarinin lam ta'lifihi. Dan juga seorang teman baru yang kau tak biasa. Fakuni lahu ardan yakul laki sama'an. Engkau jadilah kepadanya seumpama bumi. Nescaya dia akan menjadi langit untukmu. Kau jadi bumi, dia jadi langit. Saya. Wa kuni laha mihadan yakul laki imadan. Kau jadilah seumpama lantai yang rata dan suamimu akan jadi tiang-tiangnya. Wa kuni lahu ummatan amatan yakun laka abdan. Kau jadilah seumpama hamba perempuan kepadanya dan dia akan jadi hamba lelaki kepadamu. Masing-masing mengabdikan diri kepada satu sama lain. Saya. Isteri mengabdikan diri kepada suami, maka suami juga akan berbuat demikian kepada isterinya. Jangan engkau jauhkan diri daripadanya. Jangan engkau jauhkan diri daripadanya. Fayansaki, nanti kelak dia lupakan engkau. Kalau sekiranya dia datang dekat padamu, maka dekatilah dirinya. Wa inna fab'adi anhu. Kalau sekiranya dia menjauhkan diri daripadamu, maka jauhkanlah diri daripadanya. Wahfazi unufahu wa sam'ahu wa 'ainahu. Jaganya telinganya dan matanya. Fala yashummanna minki illa tayyibah. Supaya janganlah dia mencium daripadamu melainkan bau-bauan yang enak. Wala yasma'u illa hasana. Dan dia tidak mendengar perkataanmu melainkan perkataan-perkataan yang baik. Saya. Wala yanzuru illa jamila. Dan dia tidak melihat melainkan hanya perkara-perkara yang baik. Lihatlah bagaimana seorang ibu memberikan pesanan kepada anak gadisnya tatkala anak gadisnya mau mendirikan rumah tangga. Jadi inilah yang juga yang sepatutnya ibu-ibu dan bapa-bapa di luar sana patut lakukan. Kerana ini adalah merupakan tugas dan tanggungjawab. Sebelum anak itu dirikan rumah tangga, maka hendaklah diberikan pesanan-pesanan yang sebenarnya banyak di dalam agama. Banyak disebutkan di dalam hadis-hadis. Dan pesanan-pesanan itu hanya kita ketahui kalau kita sekiranya kita sendiri pun biasa mendengar pesanan-pesanan itu. Saya. Biasa mengikuti perbahasan-perbahasan ilmiah, biasa membelik buku-buku tentang perkara-perkara yang sebegini, yang mengajarkan kepada kita adab, yang mengajarkan kepada kita akhlak agama, mengajarkan kepada kita sunnah Rasulullah SAW. Maka hanya dengan cara itu sajalah baru kita mampu menghidupkan suasana agama di dalam keluarga. Barulah keluarga itu menjadi mu'in. Seperti yang kita disebutkan banyak kali, barulah perkahwinan itu menjadi mu'in riddin. Barulah perkahwinan itu menjadi pembantu yang memudahkan lagi perjalanan hidup kita di dalam agama. Jadi akhir sekali kita nak sebut di sini, kita dah sebut tentang banyak adab, adab-adab suami, kemudian tanggungjawab isteri. Jadi kita sebagai penutupnya nak sebut, kalau sekiranya perkahwinan itu akhir sekali membawa kepada kematian suami. Bagaimana sedikit kita sebut di sini. Tadi kita dah sebut tentang perceraian, itu cerai itu maknanya perceraian hidup. Perceraian hidup apa yang patut dilakukan dalam keadaan bercerai secara hidup. Secara ringkas saja. Secara ringkas saja kita sebutkan di sini. Jadi secara detailnya kita boleh temui perbahasan yang panjang lebar di dalam fiqh munakahat. Perkara itu disebut dalam
perbahasan-perbahasan itu. Jadi kalau sekiranya suami meninggal dunia, maka isteri hendaklah berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dalam soal kematian yang lain, berkabung ini hanya 3 hari saja. Tetapi apabila yang meninggal itu adalah suami, maka wajib bagi isteri berkabung, menunjukkan kesedihan selama 4 bulan 10 hari. Bagaimana berkabung itu? Hendaklah dia menjauhi wangi-wangian. Janganlah belum apa-apa kubur suami merah lagi. Terus dah pakai wangi-wangi, terus dah berhias melaram, keluar ke sana sini. Itu tidak aja benar. Kalau agama itu adalah haram. Jadi tidak boleh dia berwangi-wangian, tidak boleh dia memakai perhiasan diri. Dan hendaklah dia duduk di rumah suaminya itu. Duduk di situ dan tidak keluar melainkan kerana hajat yang penting saja. Macam kuarantin lah juga. Macam kuarantin. Cuma kuarantin ini selama 4 bulan 10 hari. Jadi gitulah secara ringkas. Kita dah sebutkan adab-adab yang berkaitan dengan hidup berumah tangga sebagai perbahasan kita dalam bab yang terakhir daripada kitab Adabun Nikah oleh Imam Ghazali rahimahullah. Terima kasih banyak Cik Asham untuk perbincangan kita. Saya kira itu mengakhiri perbincangan kita. Cik Asham ke ada lagi nak? Untuk perbahasan ini saya rasa dah banyaklah yang kita bincangkan. Dan insya-Allah kalau sekiranya diberikan ruang pada masa-masa akan datang, kita akan sambung perbahasan tentang halal dan haram pula. InsyaAllah. Ini adalah merupakan dalam susunan kitab Ihya Ulumuddin pun setelah bab nikah kahwin itu, kita yang berikut mencari rezeki yang halal. Kitab halal dan haram, lebih kuranglah. Ini merupakan suatu perbahasan yang penting juga kerana apabila dah ada keluarga, dah ada tanggungan, pada masa itu wajib dia mendapatkan nafkah. Dalam soal nafkah inilah ramai juga yang telah tersasar daripada perintah agama. Apabila nafkah yang diambil, yang dicari untuk diberikan kepada anak dan isteri itu adalah daripada nafkah yang haram, maka akibatnya di akhirat nanti adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan bincangkan itu dalam kesempatan yang lain. InsyaAllah. Sekali lagi terima kasih banyak Cik Asham. Kesempatan kita saya kira dalam 21 minggu kita bersiaran untuk bawakan perbincangan Tafakuh Fiddin ini, adab nikah kahwin. Dan hari ini menutup pertemuan kita. Semoga tak lain tak bukan macam Cik Asham selalu tekankan dalam perbincangan kita ini, apa yang penting adalah berkaitan dengan ilmu. Untuk kita tambah ilmu ni sebab ini ini soal adab nikah kahwin. Kita awal-awal dulu bercerita tentang bagaimana Islam galakkan perkahwinan, tapi bila bab ilmu dia tak kira single ke kahwin ke, semua orang pun kena ada ilmu. Kahwin lebih-lebih lagi. Kahwin lebih lagi. Itulah yang kita nak tekankan dalam lebih-lebih lagi. Dalam perbincangan Tafakuh Fiddin ini. Sekali lagi terima kasih banyak Cik Asham untuk perbincangan kita dalam Tafakuh Fiddin, adab nikah kahwin. Cik Asham sebutkan tadi, insya-Allah ada kesempatan kita akan bawa satu lagi bab yang tak kurang pentingnya untuk kita bahaskan dalam perbincangan urusan harian kita, bagaimana nak mencari yang halal dan haram itu. InsyaAllah ada kesempatan kita bawakan nanti insyaAllah. Cik Asham sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda rakan-rakan saya, terima kasih atas perhatian kita bersama. Untuk Tafakuh Fiddin berakhir di sini untuk kali ini. Tafakuh Fiddin kita, apa-apa pun terima kasih. Semoga ilmu yang kami bawakan beri manfaat terbaik buat anda. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. 102.7 FM di Pulau Pinang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hai, senangnya dalam hati. Kalau Aiman gembira sangat nampak. Apa tidaknya, aku dah jumpa dah madu yang aku cari-cari selama ni. Madu apa tu, Man? Kau biar betul. Madu lebah lah, Man. Madu tualang 100% asli. Rasanya sangat sedap. Telah diuji keasliannya di 3 buah makmal yang diiktiraf. Wow, kalau madu ni confirm selamat. Mari sebotol. Hubungi 0105046880 atau layari madukuat2u.com. Ingat madu, semestinya madu kuat. QUAD. Bang, ni campur ni
Campur ni satu lagi, berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan promo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Yayasan Ikhlas sedang mengadakan kempen untuk membantu ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik serta hidup dalam keadaan miskin dan dhaif. Ramai yang tidak mampu untuk membeli ubat dan peralatan yang diperlukan. Sumbanglah di www.bantupesakitsehat.com. Saya ulang, www.bantupesakitsehat.com. Saya Prof. Dr. Muhaya untuk Yayasan Ikhlas. Hospital Pakar Al-Islam merupakan sebuah hospital pakar swasta yang telah beroperasi sejak 1996 yang dahulunya dikenali dengan nama Kampung Baru Medical Center KBMC. Antara misi penubuhan Hospital Pakar Al-Islam adalah untuk menyumbang terhadap penjagaan dan rawatan kesihatan sebagai sebuah hospital pakar berteraskan Islam, menerapkan sikap bertanggungjawab dan amanah serta menyumbang kepada masyarakat melalui aktiviti dakwah yang menyeluruh, khususnya dalam pendidikan kesihatan agar dapat menjadi masyarakat yang lebih sihat dan seimbang. Pendek kata, kalau orang yang pergi buat servis, dia hanya servis buang minyak, ganti minyak bagi ni. Tahu satu silinder, 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder. Belilah minyak yang betul-betul seal ada cap E atau cap A betul. Nak tahu lebih lagi tentang otomotif? Jom ikuti segmen MTech bersama Datuk Engineer Haji Muhammad bin Dalib setiap Isnin bermula jam 3.15 petang. MTech, dunia otomotif anda. Tips mengurangkan tekanan COVID-19. Wabak COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia ketika ini merupakan satu fenomena pandemik yang merisaukan semua orang. Sudah tentunya, kerisauan ini pula akan mencetuskan reaksi stres atau tekanan. Namun perlu difahami bahawa tekanan atau stres yang dihadapi itu adalah satu reaksi yang normal, sama seperti reaksi stres dan tekanan yang dialami dalam kehidupan seharian. Berikut adalah saranan bagi mengurangkan reaksi tekanan yang dialami dan menjadikannya terkawal. Pertama, bertenang dan akui bahawa musim wabak COVID-19 adalah suatu yang nyata serta mampu memberikan impak yang besar dalam kehidupan. Oleh itu, bersedialah untuk berdepan dengan sebarang kemungkinan besar yang tidak dijangka akan berlaku. Kedua, berusahalah untuk membantu diri dan orang tersayang dalam menghindarkan sebarang kemungkinan terkena jangkitan ini dengan melakukan aktiviti pencegahan seperti amalkan kebersihan diri, hadkan pergerakan dan lakukan penjarakan sosial. Ketiga, sebagai seorang Muslim, berdoa dan bertawakal serta berusaha menghindarkan sebarang kemudaratan adalah dituntut dan mendapat ganjaran pahala yang besar. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Kenapa perlu segera bahagi harta pusaka? Bersama Al-Fadhil Ustaz Indra Syahrir Muhammad Syahid, Pengarah Baitul Mal Maiz. Dan Ustaz kan tadi kita cerita, bila cerita tentang tajuk ni, sebelum meninggal dah ada soalan, nak suruh aku mati cepat ke? Cerita-cerita tentang harta ni. Dah meninggal dunia, ada pula soalan lain. Tanah masih merah lagi, air mata tak kering lagi, kena suruh cepat-cepat bagi harta. Macam mana Ustaz? Kenapa kena segera bahagikan harta pusaka? Macam 3 Abdul ni. Sebab itulah, ada sebab kenapa kita ni perlu segera membahagikan harta pusaka. Bukan main-main ataupun bukan saja-saja nak suruh disegerakan bagi harta pusaka, walaupun tanggapan masyarakat kata kubur masih merah lah, baru 40 hari lah, ataupun baru 1 hari meninggal dah sibuk-sibuk tanya dan sebagainya. Sebenarnya benda ni sangat penting kerana dia berkait rapat dengan kehidupan waris-waris. Yang pertama ialah kita tak nak waris-waris itu memakan ataupun menguasai harta secara batil. Ini perkara yang
fundamental, perkara yang sangat penting dalam urusan harta seseorang si mati ialah kita tak nak waris-waris mengambil hak orang lain, memakan harta secara haram ataupun secara batil. Dan yang kedua ialah supaya hutang-hutang si mati dapat dijelaskan. Ini perlu disegerakan kerana kadang-kadang apabila hutangnya tidak dijelaskan akanlah menyebabkan roh seorang mukmin ataupun si mati itu akan tergantung di akhirat kelak. Ini disebut dalam hadis ya, nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan tergantung di akhirat kelak sehingga dilunaskan hutangnya. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami.